wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afri Hakim bin Muhammad Nurdin. Nombor matrik saya ialah 17 TUP 21F2023. Tajuk yang akan saya bentangkan dan bahaskan pada hari ini ialah etika dan peradaban di tanah Melayu pada zaman prakolonial, iaitu dalam sistem pentadbiran. Pendahuluan. Institusi beraja dalam masyarakat Melayu tradisional bermula sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Gelaran Sultan mula digunakan selepas kedatangan Islam. Raja juga dianggap sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep daulat merangkumi pelbagai aspek tentang kebolehan kekuasaan raja seperti kewibawaan, kesempurnaan dan ketinggian dalam kuasa politik. Sistem pentadbiran di tanah Melayu. Untuk makluman, sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan pentadbiran bercorak pemerintahan beraja. Selepas kedatangan Islam, sistem pemerintahan telah berubah kepada sistem kesultanan. Dengan ini, sultan telah menjadi kuasa yang tertinggi dalam pemerintahan dan pentadbiran di tanah Melayu. Seterusnya, pentadbiran yang sistematik. Sistem pemerintahan beraja di Malaysia merupakan salah satu pemerintahan yang unik. Ini kerana dalam kerajaan Melayu, sultan dibantu oleh bendahara, temenggung, bendahari, laksamana dan juga penghulu. Dengan ini, sistem kesetiaan pada raja dan negara dapat dibentuk serta dapat melahirkan ketaatan kepada pemimpin. Daulat. Perkataan daulat berasal dari perkataan Arab iaitu daulah yang membawa maksud kuasa kerajaan. Daulat telah menjadi lambang kepada seorang raja yang memerintah. Daulat juga memperkukuhkan kedudukan seorang raja ke tahap yang lebih tinggi dan menimbulkan penghormatan dari rakyat. Konsep daulat turut mengikat perhubungan antara raja dan rakyat. Pelbagai adat istiadat telah diwujudkan untuk memperkukuhkan lagi konsep ini melalui pakaian, bahasa dan tingkah laku. Jika dapat dilihat pada gambar yang saya sertakan, itu merupakan adat istiadat pertabalan sultan. Penutup, kesimpulannya, institusi Kesultanan Melayu haruslah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang adil dan telus. Ini disebabkan institusi Kesultanan Melayu dan kerajaan perlulah berperanan penting dalam mengekalkan hak istimewa golongan bumi putera. Oleh demikian, kehidupan di tanah Melayu dapat diperkukuhkan dengan perpaduan yang utuh antara raja dan rakyat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilhanim binti Muhammad Zakaria. Nombor matrik saya 17 DUP 21F2002. Saya akan membentangkan mengenai zaman prakolonial. Pengenalan, etika peradaban penting dalam sesebuah masyarakat supaya dapat melahirkan masyarakat berkepribadian tinggi. Selain itu, memupuk sikap saling menghormati antara satu sama lain, hidup harmoni dalam masyarakat berbilang kaum dan agama, dan membina masyarakat dan membina negara bangsa. Zaman prakolonial. Zaman prakolonial ada 4 yang saya akan terangkan: adab, adat resam, adat istiadat dan kesimpulan. Adab, budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik dan berbudi bahasa. Beradab membuktikan telah maju tingkat kehidupannya. Contoh-contoh adab adalah adab makan dan minum, adab bersama ibu bapa. Definisi adab adalah daripada Kamus Pelajar edisi kedua, budi pekerti yang halus, tingkah laku yang baik, budi bahasa. Beradab, baik budi bahasa, sopan. Orang yang beradab tidak akan meninggikan suara apabila berkata-kata dengan ibu bapanya. Dan selain itu telah maju tingkat kehidupannya. Peradaban, sistem dan tahap perkembangannya sosial sesuatu bangsa. Kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Adat resam.
adat yang menjadi kebiasaan kepada sesuatu kaum. Selain itu, adat resam juga dikenali sebagai tradisi, undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat. Contoh adat resam adalah adat perkahwinan, merisik, meminang, bertunang, akad nikah, berinai. Adat istiadat ialah berbagai-bagai adat kebiasaannya majlis rasmi untuk menyambut sesuatu peristiwa serta berbagai-bagai peraturan yang perlu dituruti. Contoh adat istiadat adalah pertabalan sultan. Kesimpulannya, kita perlu meneliti dan belajar daripada sejarah agar dapat mengetahui asal-usul. Selain itu, sejarah juga membuktikan corak hidup masyarakat pada zaman dahulu yang digambarkan melalui nilai-nilai ini. Dan akhir sekali, kata-kata tokoh. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pemakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haris bin Hasanan, 17 Jupiter 1 F 2015. Dan hari ini saya akan membentangkan dan menerangkan etika dan peradaban di tanah Melayu pada masa prakolonial. Pendidikan sebelum kedatangan British banyak dipengaruhi oleh budaya dan adat resam masyarakat setempat. Pendidikan tradisional ini selalunya diajar oleh ahli agama atau ibu bapa kanak-kanak dalam membentuk perkembangan mereka. Pendidikan zaman ini terbahagi kepada 4 kategori, iaitu pendidikan istana, agama madrasah ataupun madrasah, pondok dan penglipu lara. Kita pergi kepada kategori yang pertama, iaitu pendidikan istana. Pendidikan agama Islam mula dipelajari oleh golongan istana. Memang pendidikan ini golongan istana sahaja yang belajar. Selalunya Sultan akan menyediakan satu ruang di istana yang membolehkan pengajaran agama Islam dilakukan. Ianya mula kurun ke-15 menurut sejarah Melayu. Guru-guru ataupun tokoh-tokoh agama akan dijemput dari luar dan mereka akan menyampaikan pengajaran di istana, dan juga mereka digalakkan menterjemahkan buku-buku bahasa Arab kepada bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi. Bahasa pengantar yang digunakan oleh guru-guru tersebut ialah bahasa Melayu, kerana kebanyakan kitab dalam bahasa Arab telah pun diterjemahkan ke bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, bahasa Arab juga diajar di istana tersebut. Kita pergi kepada kategori yang seterusnya, iaitu madrasah. Madrasah merupakan sekolah agama yang moden dan ia lebih kemas dan teratur. Mata pelajaran seperti perdagangan, kira-kira dan cara tanaman padi serta membuat sabun juga diajar di madrasah. Walau bagaimanapun, tumpuan pelajaran di kebanyakan madrasah ialah pengajaran agama lah. Dan taraf pendidikan di setengah madrasah adalah tinggi. Di Madrasah Al-Mashhur Pulau Pinang dan Madrasah Kota Baru. Para lulusan dari madrasah tersebut boleh dilanjutkan pelajaran ke peringkat universiti seperti Universiti Al-Azhar, Mesir dan atau Masjidil Haram, Mekah. Ini adalah contoh gambar pendidikan agama madrasah. Okey, kita pergi ke kategori yang seterusnya,
iaitu pelajar pendidikan pondok. Sistem pendidikan pondok didapati lebih tersusun dan teratur jika dibandingkan dengan pendidikan agama di rumah ataupun di surau. Pada awal kurun ke-19, sekolah pondok banyak didirikan di Kelantan, Kedah dan Terengganu. Perkataan pondok sebenarnya berasal daripada perkataan Arab yang bermakna rumah-rumah kecil tempat tinggal pelajar-pelajar. Tetapi di tanah Melayu pula, pondok membawa makna sebuah institusi pendidikan agama Islam. Pendidikan pondok akan bermula sebaik sahaja tibanya seorang tuan guru dari luar, dan guru itu berhasrat untuk menyampaikan ilmu agama kepada orang kampung, terutamanya kaum petani. Selain itu, orang kampung akan bekerjasama untuk menyediakan rumah tuan guru dan pondok untuk pelajar-pelajar. Pondok itu lazimnya dibina berdekatan dengan rumah tuan guru. Dan di sekolah pondok tersebut, kerusi, meja tidak disediakan. Pelajar tersebut perlulah duduk secara bersila di atas lantai. Kita pergi kepada kategori yang terakhir, iaitu pendidikan penglipu lara. Penglipu lara ini ialah seorang pencerita yang mahir, dan dia berupaya bercerita sehingga berjaya menarik minat ramai pendengar, tetapi ramai daripada mereka adalah buta huruf. Selain itu, cerita-cerita mereka hanya disampaikan dalam bentuk tulisan. Penglipu lara memperoleh koleksi cerita daripada ibu bapanya, dan dia menceritakan semula kepada anak-anaknya atau kanak-kanak yang lain. Dengan cara ini, cerita-cerita itu disampaikan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Cerita-cerita yang disampaikan terdiri daripada pelbagai jenis. Ada yang mengisahkan tentang raja, pahlawan terkenal dan haiwan. Unsur-unsur dongeng diserapkan ke dalam setengah cerita tersebut. Selain itu, penyerapan nilai-nilai murni ke dalam cerita-cerita tersebut bertujuan mempengaruhi tingkah laku pendengarnya. Itu sahaja penerangan saya, dan pada akhir pembentangan ini dapat dirumuskan bahawa zaman dahulu lagi pendidikan amatlah penting kepada kita semua bagi melahirkan generasi yang celik dan pandai dalam berbagai bidang untuk menaik taraf kompetitif seorang manusia yang berguna kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arni Shakira binti Muhammad Nazri, 17 DUP 21F 2001. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika dan peradaban di Tanah Melayu pada zaman pra-kolonial, iaitu ekonomi. Perkara yang saya akan terangkan pada tajuk ini adalah Hukum Kanun Melaka, pengenalan sistem cukai dan penggunaan bahasa Melayu. Sebelum datangnya Portugis ke Tanah Melayu, sistem ekonomi di Tanah Melayu diselia oleh raja-raja di Tanah Melayu serta pembesar-pembesar yang ada pada waktu itu. Perkembangan ekonomi dekat Tanah Melayu bermula pada tahun 1402 ketika para mesuara memindahkan pusat pentadbiran dia dari Palembang ke Melaka. Hukum Kanun Melaka. Para pedagang telah mengamalkan etika dan peradaban di dalam aktiviti perdagangan maritim mengikut Hukum Kanun Melaka yang ada pada waktu itu. Hukum Kanun Melaka disusun pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah dan dari masa ke semasa sehinggalah ke abad 19 Masihi. Salah satu kandungan yang ada dekat dalam Hukum Kanun Melaka tersebut adalah Undang-Undang Laut yang digunakan oleh para pedagang untuk menjalankan perdagangan maritim. Pengenalan bagi sistem cukai pula, Kerajaan Melaka telah menjalankan atau memperkenalkan sistem cukai sebelum mereka menjalankan aktiviti jual dan beli pada waktu itu.
Pedagang harus membayar panduan iaitu cukai rasmi kepada Kerajaan Melaka. Sekiranya mereka tidak membayar cukai tersebut, maka mereka tidak dapat menjalankan aktiviti jual dan beli pada waktu itu. Sistem cukai yang diamalkan oleh pedagang dan Kerajaan Melaka ialah sistem cukai berkeutamaan atau dengan nama lainnya ialah cukai mengikut tempat. Surat kebenaran ketiga untuk berdagang di Melaka juga telah diguna pakai sebagai lesen untuk pedagang menjalankan aktiviti jual dan beli pada waktu itu. Tujuan surat ketiga itu untuk memastikan urusan perdagangan mereka pada waktu itu berjalan dengan lancar. Seterusnya, penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu telah dijadikan sebagai lingua franca iaitu bahasa perantaraan di dalam urusan perdagangan di Melaka. Bahasa utama bagi masyarakat di rantau Asia pada ketika itu adalah bahasa Melayu yang digunakan dengan meluas oleh pedagang-pedagang yang ada di pelabuhan Melaka ketika itu. Bahasa Melayu juga mudah difahami oleh pedagang-pedagang asing yang datang berdagang di Melaka pada waktu itu. Kesimpulan yang saya dapat rumuskan di dalam tajuk ini ialah kegiatan ekonomi di tanah Melayu semakin berkembang dan maju pada waktu itu disebabkan etika ekonomi yang telah mereka terapkan dan mereka amalkan oleh para pedagang yang ada di sana serta masyarakat-masyarakat Melayu yang ada di sana. Ketika zaman perang kolonial, etika ekonomi ini telah wujud dan diguna pakai dengan sebaiknya di dalam kalangan masyarakat di sana. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.